Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ni saya nak tunjuk macam kita janji semalam. Okay, kita nak set cara nak pasang ni wired CCTV. Macam mana kita nak set up kat rumah sendiri. Okay, kamera-kamera ni kita boleh beli online. Kamera hari ni kamera yang jenis wired. Next session kita akan tunjuk cara nak set up untuk wireless. So wired ni dia ada banyak sikit komponen. Dia ada kamera, dia ada power supply. Okay, ini contoh power supply. Okay, kemudian dia ada kabel yang kena connect, kabel, dia kena ada DVR, digital video recorder, dan kena ada monitor untuk nak tengok. Compare to wireless, kita tak perlu semua ni. Tapi tak apa, hari ni kita tunjuk sikit. Sebelum, yalah, bila kita nak pasang, mesti kita nak tahu apa beza wired dengan wireless. So hari ni, sesi hari ni kita lebih tunjuk kepada macam mana kita nak set up wired kamera secara DIY, di rumah, di pejabat, di kilang, mana-mana tempat semua sama je. Dia punya kaedah dia sama je. Okay, kamera ni tuan-tuan boleh beli secara online. Kita tengok HIK Vision. Saya pakai HIK Vision. Kenapa saya pakai HIK Vision? Sebab HIK Vision ni kamera dia berkualiti, senang nak pasang, dan dia ada warranty, dan bagi saya dia punya interface mudah kita nak set up dan sebagainya. Jangan nak beli brand bodoh-bodoh, susah nanti kita nak set up nanti susah. So kalau tanya saya ni bukan HIK sponsor pun, tak ada pun. Tapi kalau nak pakai yang senang, yang nak senang nak set up, so pakai HIK, atau brand yang kita selalu pakai ialah Dahua. Okey, terpulang kepada tuan-tuan lah. Okey, spek kamera ni saya baru buka ni sebab hari ni staff saya baru hantar kan. Jadi saya pun tak sempat nak tengok. Ni kotak baru ni. So ni kamera dia macam ni, HIK Vision, ni jenis bullet. So bullet ni dia boleh pakai untuk outdoor lah. Kenapa orang suka bullet ni? Sebab dia punya design dia cantik, nampak macam real CCTV lah. Setengah kamera lah ni nampak macam tak nampak CCTV sangat. Okey, berat dia roughly dalam berapa ni dalam 400 gram kot lah kan. Ni solid lah. Ni memang besi dia pakai, dia ada dia pakai infrared, so malam memang akan nampak lah. Yang ini spek dia, kamera kalau dia tulis 1080, maksudnya ialah 2 megapiksel. Kalau 720, 1 megapiksel. Tapi kamera lah ni jangan beli 1 megapiksel lah, nampak sedih sangat. Belilah at least 2 megapiksel. Okey, harga market sekarang ni kamera ni untuk installer lah, macam installer saya beli murah sikit lah. Tapi untuk open market macam tuan-tuan perempuan nak beli, harga dia roughly dalam RM50, RM40, RM50. Murah kan? RM40, RM50. Pasang sendiri je kat rumah. Okey, ni kamera. Okey, untuk nak hidup ni brand lain lah. Okey, saya tunjuk lah. Okey, ni Doom. Okey, ni biasa yang dia akan pakai untuk indoor. So indoor dia akan pakai macam ni lah, cantik sikit. Kenapa apa beza indoor dan outdoor? Okey, so ni bentuk Doom. Bila dia pasang dekat bahagian dekat atas shielding sebelah dalam, dia lebih cantik. Cantik lah bila duduk macam ni kan, kemas lah. Compare dengan you pasang macam ni dalam indoor, macam tak kena lah. Tapi yang ni untuk indoor saja. Untuk outdoor dia tak akan pakai jenis ni, dia akan pakai jenis yang waterproof, iaitu jenis ni lah, bullet ni. Okey, so dia sama saja, sama juga 2 megapiksel. Harga pun lebih kurang biasanya ni murah sikit lah. Biasanya kalau ni RM50, ni mungkin RM45 macam tu, RM45 roughly lah. So budget kita baru murah lagi, masih bawah RM50. Okey, kamera ni semua dia kena power, dia kena ada api. Tak ada api dia tak ada menyala. So ni adapter yang kita pakai, option yang pertama. Ataupun option yang kedua, kita boleh pakai power supply. So api, dia api masuk plug, masuk api sini. So sini dia akan pecahkan lagi lah. Macam ni ada satu, dia boleh yang ni berapa M 2.1 M. So mungkin support 8 M. So mungkin support dalam 6 kamera, 8 kamera macam tu. Okey, sebab ni yang kecil punya.
So ni power supply, okey. So option kedua, tapi kalau untuk pasang DIY rumah, saya cadangkan pakai ni lah, mudah. Tak perlu nak potong-potong kabel, nak kena tarik kabel dia, tak perlu. So pakai ini saja dengan kamera. Okey. Ni adapter. Ni dia punya soket, masuk je. So kamera dah ada power, okey. So macam ni kamera dah ada power. Cuma kamera sekarang ni power dah ada, cuma nak dapat signal saja. So signal dia akan pakai kabel signal. Okey, ni contoh kabel yang kita dah kita custom lah Okey, asal kabel untuk analog kamera. Serabut pula tak nampak pula. Buat tepi sikit lah. Okey, untuk analog kamera dia akan bawa signal sama ada nak pakai coaxial ataupun kabel RJ45. Saya cadangkan pakai RJ45 line kabel. Sebab kabel ni mudah, senang dan dia lebih lagi stabil. Okey. Api pun dah connect, so tak ada apa, kita sambung kepada DVR. Okey. So DVR ni okey, letak tepi dulu. Okey, ni DVR. Digital video recorder brand HIK. So yang ni saya beli lama dah ni. Tahun bila saya beli dah. Sebab ni stok kat office ada banyak. Jadi saya pun kata okeylah, kita buat sesi pembelajaran sikit lah. Okey, ni dia 4 channel. Dia support sehingga 4 megapixel. Nampak tu? Up to 4 megapixel. So kita buka. Ni dah buka ni. So buka. So bila DVR, dia ada mouse. Sebab kita nak set, kita nak explore dia punya interface pakai mouse. Ni kabel hard disk. So kena ingat, bila wired CCTV, dia ada kamera, dia ada power supply, dia ada hard disk, dia ada DVR, dan dia kena ada monitor nak tengok. So ada 5 benda. Kalau salah satu mana-mana komponen ni rosak, CCTV ni collapse, tak boleh berfungsi. Kalau berfungsi pun kita nak view akan ada masalah. Sebab tu saya selalu tekankan dekat customer, pakailah wireless CCTV. Tapi nanti dia tak suka. Dia kata CCTV wireless okey ke? Stabil ke? Itu soalan yang paling common kita ditanya oleh customer. CCTV wireless stabil ke? Tuan-tuan, handphone kita tu benda apa? Wireless lah, wireless phone. Stabil ke tak stabil? Ke dalam dunia wireless CCTV, as long signal tu strong, signal apa yang masukkan ialah signal Wi-Fi, so tidak akan ada masalah langsung kamera tersebut, ataupun nak link ke server, nak view live, tak akan ada masalah. Masalah berlaku bila mana? Bila signal Wi-Fi lemah ataupun tak kuat, ataupun limited connection, memang akan ada masalah. Sebab apa? Sebab wireless CCTV dia view, kebanyakan wireless TV di market ni, dia akan view direct guna internet through server. Sebab tu saya punya impian di masa depan, saya nak cipta satu kamera. Saya bukan nak cipta, saya nak pakai kamera yang sama daripada OEM. Kita buat server di Malaysia, so secure lah sikit. Sebab CCTV yang ada kat market tu semua server dekat overseas. So maksudnya bila tuan-tuan pasang kat rumah, maksudnya siapa-siapa boleh tengok. Dia nak tengok kat overseas, dia boleh tengok. So benda tu tak selamat untuk kita kata dikomersialkan di Malaysia. Okey, sambung DVR ni. So dia ada mouse, ni untuk hard disk, power supply hard disk, power supply DVR. Okay, ni DVR. Okay, kita buka ni yang saya nampak kan, bila pasang CCTV adalah penetang ni. Nampak macam recorder Astro pun ada. Kalau dulu DVD player lah. Dulu siapa rumah ada DVD player tu dahsyat lah kan.
boleh layan movie kan. Tapi ni zaman 2020 kalau ada ni yang kata DVD player pula. Okey, ni ialah digital DVR, digital video recorder, brand HIK Vision. Ni simple ni. Kalau yang dulu tu macam-macam button penuh, semak kita tengok. Okey, dia ada power, dia ada LAN kabel, dan dia ada DVI, VGA dan input untuk kamera. So dekat sini senang saja. Kita tengok berapa channel. Kalau ada 4 input, maksudnya 4 channel. 4 channel maksudnya 4 kamera saja maksimum boleh masuk dalam satu DVR. Maksimum yang pernah kita buat ada 64. Tapi 64 tu mahal sangat lah. Biasanya orang pakai 32 tu dah banyak lah. Kerana 16 tu 16 banyak, 8 tu normal, 4 tu cokiang lah kan. Tak ada orang pasang 4 TV lah, sebab dia mahal. Ada orang nak buat, biasa dia akan spare 8. Okay, so market price benda ni digital video recorder 200 ke 300 ringgit. Tengoklah macam harga. So ni DVR. So ingat ada banyak komponen DVR, ada mouse, ada power supply, ada hard disk. Hard disk pula ada 2 jenis. Dia bukan pakai hard disk macam komputer, sebab hard disk dia low speed RPM. Dia punya RPM run dalam 5200 RPM. So hard disk ni kita kena ingat HDD ni dia banyak keburukan sebenarnya. Sebab tu zaman 2021 ni, Industrial Revolution 4.0, orang tak pakai dah HDD ni kan, sebab dia slow dan dia selalu kemungkinan kali untuk rosak tu tinggi compare to SSD. Okay, so SSD laju, tapi tak pernah lagi saya jumpa orang pakai hard disk untuk SSD, tak pernah lagi. So dia akan pakai low speed recording. Power kamera. Okay, kita pasang ni power. Kita tak ada apa dah. Saya try tarik power supply sini. Okay, saya dah on dah. Okay, tengok ada lampu tak. Okay, tengok ada bunyi tit. So tit tu maksudnya dia respon lah. Ada on. Okay, see, kat sini ada signal lah, analog HIK Vision. Okay, dia dah masuk dah. Itu dia apa yang saya tak nampak lah. Finish. Tu, see dah ada dah. Okay, ini kamera yang kita dah connect tadi. So dia punya frame rate memang laju. Saya rasa memang cantik lah. Dia punya spek ni, distance 20 meter, dia punya lens 3.6 mm, 2 megapixel. Nampak? 2 megapixel yang quality kamera. Kalau tanya saya, macam ni cantik lah kan? Puas hati lah kalau macam ni. Okay, so ni kita set up wired kamera. Simple lah kamera. Okay, total cost yang kita buat untuk hari ni, kamera RM50. Okay, kabel ni tak mahal pun. Kita ambil lah kabel semua lamsam lah dalam RM50 lah. RM50 pun banyak kabel tu. Sepatutnya kabel dalam RM10 lah. Okay, so kabel kita ambil RM10. So RM60 baru modal. RM60 untuk kamera. Power supply RM10. Kita ambil lah RM70. So kita ambil DVR 200.5. So 70 tambah 2.5 lebih kurang 320. Okay, hard disk lagi. Hard disk pun dalam 200. So 320 tambah 200 dah 520. Okay, monitor dalam 200. So dalam 700. Satu kamera dah 700.
Tapi kita puas hati lah, kita dapat kamera wired yang boleh kata memang stabil, okey. Gambar pun cantik, 2 megapiksel, dan kamera ni pun boleh light online. Tapi perlu diingat, untuk features kamera ni dia tak ada motion sensor punya recording. So dia akan record all time, siang, malam, pagi, petang, hujan, batu, ribut ke semua dia akan record. Ni kalau bagi saya cantik juga kamera ni, taklah teruk sangat kan. Okay, so kita try tukar kamera. Kita pakai kamera Doom lah. Okay, ni jenis ni kita pakai jenis apa, bullet. Okay, so nak cabut dia senang saja. Mula cabut power supply. Maknanya mati, nampak tak? Okay, ni power supply, ni kabel untuk, ni pula kabel audio, signal dia, video dia. So ni kamera. Alright, so kita try yang Doom kamera. Okay, Doom ni dia punya spek sama juga, 2 megapiksel. Lens dia pun sama juga, 3.6mm. Okay, so simple je nak connect dia. Connect signal dulu, sebab signal tak ada api, selamat sikit. Okay, ni air signal. Kemudian kita connect dengan api dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, see, nampak? Connect terus live. So maksudnya memang mudah. Dia tak susah macam wireless TV ni. Dia tapi kena leceh lah sikit, sebab banyak tools yang kita kena set up. Okay, ni Doom. Biasa dia akan pasang macam tu. So nampak lah. Ini kalau tak ujung-ujung cantik, sangat sesuai untuk tak dalam indoor kan. Okay, frame rate laju, memang laju ya, see. Okay, so ni kamera Doom. Harga dia kalau online mungkin dalam, saya estimate dalam RM40 lah. Ni murah ni, tapi tahan, tak ada masalah. Jangan kena kilat je. Okay, kita ada satu lagi kamera, tapi ni kamera apa? Oh sorry, ni bukan, ni IP cam. Ni lain pula. Okay, nanti kita ada masa kita akan review kamera ni. Okay, saya rasa itu saja kot untuk hari ni. Next time kita akan review setting untuk wireless CCTV. Ada bunyi tit. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada dia punya manual dia. Ada bunyi beberapa kali tu bunyi sebab apa. Bila bunyi panjang sebab apa. Dia macam motherboard PC juga. Sebab dia kalau bunyi tu dia indicate jenis error dia. Tapi kalau tadi tu maksudnya sebab apa? Sebab hard disk tak detect. So bila hard disk tak detect, dia akan bunyi macam tu. So bila hard disk tak detect, dia recording tak ada lah. Okay, ni saya nak tunjuk recording semua ni tak perlu lah kot, sebab kita tak ada hard disk. Tapi nak kodek interface senang je. Okay, nampak ni 4 channel. Dia hanya ada 4 bahagian saja. Kalau 8 channel dia akan boleh pecah 8 lah. So maksimum DVR ni boleh support sehingga 4 kamera saja. So ni kamera yang kita live ni tadi. Okay, kamera ni lah. Okay, saya bila pasang memang nampak tak kemas lah. Kadang kabel bersepah kan, potong kabel pun tak cantik, tak sembunyi kabel, tak senonoh lah kerja. Jadi sebab tu bila kita nak pilih kontraktor, kita pilih kontraktor yang boleh dipercayai. So macam mana kita nak tahu boleh dipercayai ke tidak boleh dipercayai? Tengoklah hasil kerja dia, tengoklah dia punya page Facebook dia, tengok rating dia. So tengok harga dia. Kalau harga tu murah melampau tu, menipu je. Sebab apa? Sebab kita tak boleh bagi harga murah. Okay? Sebab kita bagi warranty setahun. Kalau kita bagi harga murah, mana mungkin kita akan bagi servis yang baik. So sebab tu bila harga murah, tuan-tuan dan perempuan kena check apa dia punya terma dan syarat yang lepas pemasangan sebagainya. Okay? Okay, itu saja dah dari saya. Sekiranya tuan-tuan perempuan suka video ni, boleh like, share, komen. So kalau ada apa-apa salah, boleh inform saya. Sebab saya bukan pakar apa pasang CCTV, tapi kita ada pernah pasang lah. Saya last pasang saya ingat 4 tahun lepas kot, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. Dah lama tak pasang.
Tapi bila dah PKP ni ada masa sikit, kita buat live sikit lah, review macam mana CCTV ni, kamera ni macam mana, apa function dan sebagainya. Okay, saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.